Alright, hai, salam sejahtera, apa khabar? Video kali ini saya akan fokuskan konsep yang selalu saya gunakan menggunakan kandistik kosong yang dikenali sebagai HLOC ataupun HELOC. HLOC ataupun HELOC. So, pada yang pertama, saya akan fokuskan kepada konsep iaitu HL dulu ataupun high, low. Ini antara yang saya pernah bincangkan dulu dalam video. Tetapi pada sampai kat dalam siri video Forex pendek ini akan membolehkan anda jadi faham dengan lebih cepat dan pada sama juga memberi impact dalam trading anda. Okey, satu pertama ialah saya nak tulis kat sini iaitu anda mesti faham konsep yang saya gunakan ini ialah dinamakan sebagai HELOC. HELOC ni asal dia daripada high, ini adalah high. Okey, inilah low, inilah open dan inilah close. Kalau you perasan ini juga datang daripada mana? Datang daripada iaitu OHLC. Jadi kenapa susunan saya macam ni? Kerana di dalam sini ada beberapa perkara yang sangat penting, itu HL, high low, dan OC lah, open close, adalah memberi impact dari segi dagangan berdasarkan mengetahui kan, iaitu price tu akan pergi lebih jauh ataupun bergerak dalam julat harga yang ditetapkan oleh support resistance tersebut. Okey. Jadi HLOC ni ada banyak function, tapi salah satu ialah kita pergi kepada high low dulu. So yang pertama ialah high low. Okay, untuk high low ni, apa yang you kena faham ialah dia high dan juga low. Bermaksud ialah kita tengok dia punya harga tertinggi, okay, semasa. Yang kedua ialah harga terendah semasa. Apa maksud saya? Maksud saya ialah kan price bergerak macam ni. Okay, ni roughly. Saya akan tunjuk untuk you. Price lebih kurang bergerak macam ni. 1, 2, contoh. 3. Ni contoh price bergerak. Contoh. Okay, contoh. Okay, jadi kalau you perhatikan, dalam price bergerak ni, dia sebenarnya bergerak dalam bentuk high dengan low. Kan, katalah saya ambil ni 1, dia bergerak bentuk high dengan low. Katalah saya ambil kat sini 1. Tak kisah dia kena ataupun tidak, sekejap saya rasa dia tak berapa nampak tu. Oh, dia tetap guna macam tu, jadi saya gunakan garis biasa. Sekejap Okey, dia tetap bergerak secara macam ni. Kita boleh nampak dia bergerak macam ni. So, jadi kalau you perasan, apa yang saya masukkan ialah saya masukkan dekat sini. Ini dia. Ini adalah dia punya low, high, low, high, low, low. Ini point dia. So ini dikatakan sebagai HELOC. Jadi sebenarnya kalau you nampak, sebenarnya high, low adalah tujuan ni untuk membentuk, iaitu satu, kita gunakan untuk melihat di mana adakah ada high baru tak. Terutamanya kita melihat pada OC nanti. Jadi OC itulah open close. Jadi kita tahu ada high baru tak. So high baru maksudnya kalau dia dah naik ni kan, ada high baru tak selepas tu. Itu satu fungsi je lah. Maksudnya memastikan ada tak high baru. Itu fungsi HL. High. Nombor 2 ialah you kena tengok iaitu dari segi high dengan high plus high ialah dipanggil upper trend line. Okay, upper trend line. Okay, dikenali sebagai upper trend line. Okay, upper trend line. Okay, low dengan low. Okay, dikenali sebagai lower trend line. Jadi maksudnya, HL ni saya biasanya guna untuk dua. Satu, mengenal pasti ada new high tak. Untuk mengetahui proses dalam decision making disebabkan OC, open price, dan juga close price. Satu lagi lah, saya fokus kepada untuk membentuk trend line. Jadi kita ada tengok dia. Jadi dia membentuk lower trend line. Okay, lower trend line. Okay, so kita boleh tengok balik pada kita punya chart nanti. Okay, ini sebagai contoh yang saya duduk buat ni lah kan. So macam mana saya nak bagi nampak kosong semua. Macam ni lah, saya buang semua. Function ni, tekan delete semua. Dan you akan dapati semua graf kosong. Nak masuk pula satu hal nanti kan. Okay, tapi dari segi pembelajaran ni kita belajar lah. Tak ada masalah. Okay, nampak So daripada sini, you boleh nampak ini adalah gold lah, khususnya gold. Dan tak kisah apa pair pun, kenapa kejadah pun tak ada masalah kan. Tapi point ialah saya nak you faham pergerakan dia dulu
Okay, contoh. Kalau you perhatikan di sini kalau you tengok dari segi konsep ni, cuba you tengok betul-betul dia ada iaitu dua tempat utama. Satu ialah sudah berlaku sebelum ni, ialah high di sini. Betul tak? Lepas tu kita ada lagi satu juga berlaku ialah high di sini. Okay, so ada dua high basically. Jadi, dua high ni maksudnya untuk membuat trend line, kita hanya perlu minimum dua sahaja high ataupun low. Dalam kes ni saya masuk high dulu. Jadi kalau you tengok, kan apa saya masukkan, iaitu keadaan ni macam ni. Jadi kalau saya tarik ni, trend line ni, okay, trend line ni saya akan cantikkan kemudian. Okay, kalau you tengok di sini, kalau you perhatikan betul-betul, saya akan ambil paling high kat sini dan juga high kat sini, cukup lah. Kan, katalah saya nak pergi dia jauh untuk tengok tempat lain, saya edit sikit, saya bagi dia jadi ray. Tengok ada ray light, ray left, ray right, saya buat ray right. Lepas tu saya biasa suka tebalkan benda ni. Dan kita boleh nampak dengan jelas yang dia sudah membentuk satu trend line sebenarnya. Satu trend line, you boleh nampak membentuk satu trend line. Jadi maksudnya ialah ini memberi channel down pada daily, khususnya untuk gold. Untuk gold. Jadi satu, lepas tu yang kedua macam ni coach, macam ni nak kaitkan dia macam ni. Kalau you perhatikan satu lagi, kan, kalau saya masukkan lagi di sini, kan, ini adalah yang paling low lah, yang you boleh nampak kan. Satu lagi lah kita mungkin boleh masukkan lagi. Okey, di sini. Kan, mana lagi? You boleh ambil yang ni, you boleh ambil yang ni, you boleh ambil ni. Dia sebenarnya macam lebih kurang je sebenarnya. You boleh ambil juga yang ni. Kan, kenapa you boleh ambil yang tu? Pasalnya yang tu yang paling you boleh nampak, ataupun you boleh ambil yang ni. Tak ada masalah kan. Jadi habis macam tu mana satu coach. Kau ambil yang mana kau nampak je, senang cerita. Jadi mana kita nampak? Yang mana kita nampak ni macam ni lah contoh. Yang ni, yang ni boleh So ambil yang ni. Kan. Tarik sini. Dia kata kau tarik dua macam ni. Tarik dua. Okey, tarik dua. Satu. Sensitifnya benda ni. Sekejap dua. Jadi bermaksud ini adalah trend line yang berlaku di sini. Jadi valid tak ada valid sebenarnya. Maksudnya exit tu apabila you misalnya dalam keadaan sell, maksudnya kena exit di bahagian yang tertentu lah kat sini. Satu lagi boleh tak buat macam ni. Ni saja saya cerita lebih sikit lah. Tapi asas dia lah dua. Sebab ada juga yang dah pasang-pasang, dia kata, coach, banyak sangat ni coach. Mana satu aku nak ikut ni? So, you tarik kat sini. Jangan takut, jangan segan. Kan, tarik kat sini satu. Tarik kat sini dulu satu. Jadi ni pun boleh pakai ni. Itu macam satu. Maknanya, semua benda yang you garis ni, semua valid sebagai support resistance tau. Okay, semua valid sebagai support resistance. You kena faham. Jadi, dalam kes ni, ini yang berlaku sebenarnya dalam gold. Boleh tak tarik lagi satu? Dia jadi banyak. Kalau banyak tu maksudnya dia sideway lah. Dia mengalami pelbagai rintangan, mungkin dari segi sentimen ataupun mungkin dari segi faktor lain lah. Ini sengaja saya tarik macam ni banyak-banyak supaya you boleh nampak pelbagai sampel. Okay, boleh tak tarik macam ni lagi satu coach? Lebih kurang pula kan? Ini tak boleh. Kita ambil yang bawah dia sikit. Okay, low ni. Okay, yang ni kita ambil yang sini. Jadi you boleh nampak ini juga antara. Jadi rintangan tu you boleh nampak. Semua tu boleh pakai tau. Kalau you, sebenarnya ramai orang juga agak confused. Macam mana nak tarik trend line, you boleh tarik apa saja trend line. Jadi pada saya, halangan sekarang ni, untuk penurunan ni agak tinggi lah. Satu sudut kefahaman saya daripada saya nampak daripada sini. Tapi kalau kita terlalu tarik banyak, kita dapati, confused. Jadi kita boleh confused. Jadi kita boleh kata, satu ialah, boleh kata dia terperangkap dalam, nak kata ni bukan symmetry triangle. Kalau nampak dari segi pattern triangle ni, sebenarnya dia lebih kepada push ke bawah. Sebab pattern dia weightage ke bawah, pasalnya dia bentuk, kalau you perasan dia macam bentuk macam ni sikit. Maksudnya bentuk dia lah berat ke bawah macam tu. Dia bukan sama macam tu. Dia macam yang ni flat, yang ni curve. Biasanya dia nak break ke bawah lah kalau bentuk macam ni. Biasanya. Tak semestinya, tapi biasanya. Jadi dalam kes ni, apa saya nak bagi tahu, ini adalah cara bentuk kita ambil trend line. Jadi range di daily ni besar. Biasanya kita akan ambil, maksudnya kita tahu kalau kita nak sell, maksudnya ada possibility sell tu dekat atas area sini. Kan? Kita boleh kata area sini lah. Baru kita cari sell. Tu contoh. Kan, kalau you guna dalam BB Mastery, Stocks Gila, you lagi tepat lah. You boleh tahu pasal you tahu range tu, you tarik range tu. Ada nanti saya ceritakan lama-lama lah. Okay, kita kena belajar satu-satu. Ni satu. Lepas tu kita tengok lagi.
katalah kita nak tengok, katalah saya ambil pair yang sama je. Okay, saya akan buang semua dulu untuk you belajar. Okay, katalah kita tengok di H4. Macam mana kita nak tarik di H4? Sebenarnya kalau you tengok satu sudut, trend line ni tak semestinya dia kena bengkok atas bengkok bawah. Trend line juga macam ni. Satu you tengok kat sini. Kalau you perasan, betul-betul kalau saya masukkan yang ni. Kalau you perasan, apa yang saya buat kat sini contoh low ni. Okay. Ini juga trend line sebenarnya. Kan? Pasal apa? Price tu tak naik dan tak turun dari resistance. So maksudnya ini juga kena trend line. Memang dia, of course, ini support resistance. Trend line tu support resistance lah kan. Jadi bila saya masukkan kat sini, katalah saya tarik line, horizontal line ni adalah juga trend line. Nampak ni low bawah ni, low paling bawah ni boleh pakai. Mana satu? Mana kita boleh pakai dia. Walaupun ada satu kaki lebih sikit ke, kaki bawah sikit, tak ada masalah. Dan kalau you tengok betul-betul, you masukkan lagi satu, katalah you betul-betul you tengok sebenarnya, dia juga masih lagi dalam range sideways sebenarnya. Range sideways yang saya rasa agak heavy So kalau kita tengok masukkan lagi satu horizontal line, kita boleh nampak di area sini juga kan. Kira paling banyak lah 1, 2 berkumpul kan. Jadi kalau kita nampak kat sini yang paling banyak sangkut ialah area sini, betul tak? Maksudnya dia duduk main range ni. Ini yang paling banyak lah saya nampak paling banyak. Jadi kita tanda yang 2 puncak ni. Jadi sebenarnya kalau perhatikan betul-betul dia sideways. Coach boleh tak pakai atas ni? Ya, ini sideways lah ni. Kan sideways pula dia dalam bentuk trend line, dia ada median lagi satu. Itu mungkin kita cerita kemudian lah. Dia ada upper, lepas tu dia ada lower, dia ada median. Dia ada median. Kalau you nampak, sangkut ni adalah sangkut pada median sebenarnya. Pada median. Tapi tajuk median tu kita pergi lagi lah. Aku tidak jadi panjang cerita ni. Ini median. Mana garis tengah ni? Di antara dua ni, dia jadi garis tengah. Agak-agak je kita tengok mana tempat banyak sangkut. Itu adalah median. Maknanya, dia bermain di median. Jadi di median ni juga boleh jadi tempat yang dia boleh turun balik ataupun dia boleh naik balik. So, jadi point saya, satu ialah trend line dia boleh condong ke atas ke bawah. Nombor 2 ialah dia boleh juga horizontal. Dan dalam trend line juga dia ada median. Itu 3 point utama lah. So, boleh kita gunakan dalam trading coach? Memang boleh lah. Kan? Katalah saya ambil, saya tutup balik. Buangkan semua. Okay. Katalah kita ambil di M30, let's say. Okay, kita tengok kat mana dia nak tengok ataupun nak jalan. Kita boleh tengok range dia. So, range di sini ialah range yang macam ni juga. Kan? Jadi, dalam kes ni kita boleh ambil, guna konsep yang sama. Jadi, konsep break apa semua saya pergi kemudian. Pasal you nak tahu macam mana cara dia kan. Ini satu kita boleh guna. Contoh. Jadi, kalau kita besarkan, you boleh nampak itu high dengan low sebenarnya yang berlaku. Alright. So, yang kedua juga you boleh ambil satu. Dan susun atur daripada sini boleh. Macam ni pun boleh. Ataupun satu lagi ialah saya nak you faham dua dah cukup. Dah valid. Tak perlu banyak-banyak. Jadi maksudnya ni pun boleh. So maksudnya dia memang totally tunggu break pada H1 ni. Kan? Jadi di break ni kita tak tahu sama ada dia break dalam kes ni. Okay, sama ada dia break ke atas ataupun ke bawah. Kan? Dalam kes ni kita tak tahu. Maksudnya mungkin dia naik dan turun ke bawah. Ataupun dia turun dan naik ke atas. Kita tak tahu. Tapi poin utama ialah ni, cara nak tahu kita filterkan lah. Kita tengok indikator situasi semasa. Jadi saya nampak dia memang sideways pada H1 pada H1 khususnya. Dan satu lagi kalau kita nak tengok okay, kat mana destinasi dia kalau dia breakdown, you ambil, you tarik low yang sebelum tu. Okay, low sebelum tu kat mana sini? You sambung kat sini. Jadi you tahu ialah next destination dia lah area. Kan? You dah nampak area dia kat mana? Area dia lebih kurang di kejap saya buang ni. Area dia lebih kurang di sini. Maksudnya kalau misalnya dia break, katalah price ni break, maknanya kat sini lah you kena tutup. Faham tak? Sebab biasanya price akan bergerak-bergerak dalam bentuk-bentuk tertentu, terutamanya dalam bentuk ABC 1, 2, 3 dan bergerak dalam bentuk gelombang ataupun wave. Jadi ni konsep dia. Jadi kesimpulan saya dekat sini. Okay, satu ialah you kena faham high low ni. Jadi trend line dia ada dua jenis. Okay. Alright. So 3. Saya nak tekankan kepada you. Iaitu ada satu ialah trend line. Dia ada membentuk apa tadi dah sebut lower. Trend line dia ada iaitu condong ke atas. Condong atas. Trend line juga ada condong bawah. Okey, trend line juga ada iaitu dalam bentuk vertical. Kan dia juga vertical. Dan dia ada horizontal dan vertical.
Vertical macam ni dia ada juga horizontal. Cuma vertical saya tak sentuh. Dia ada konsep vertical break. Tapi sekali kita pergi trend line horizontal dulu. Kan? Maksudnya ialah trend line saya boleh kata mendatar lah. Trend line mendatar. Okay. So dia ada 3 benda ni yang utama. Lepas tu kita kena faham dalam semua ni juga masa kita bentuk dia membentuk satu ialah saluran harga. Kan, saluran harga. Saluran tu maksud channel, dia dipanggil channel. Saluran. Dan juga dia juga dipanggil iaitu pergerakan lah. Dan dalam dia ada median. Dalam median. Median tu maknanya titik tengah dia. Di antara pergerakan. Dia ada sebenarnya. Cuma saya tak tekan kat situ. At least you faham basic macam mana tadi. Sebab ramai orang tanya macam mana cari trend line. Trend line datang daripada HL. High, low yang terdekat yang kita nampak. Dia boleh tarik pada belakang depan. Asalkan 2 point cukup kan. Lagi banyak point lagi strong lah biasanya. Tapi 2 point adalah asas dia yang utama. Sama ada high ataupun low. Okay. So macam mana guna dia? Boleh gunakan sebagai tempat entry dan juga exit. Sebagai filter gitu. Okay. Jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Dan pada sama juga janganlah malas sangat komen. Tolonglah like, komen sikit. Apa pun kan. Sekurang-kurangnya saya tahu you engage, you tengok video ni kan. Ini kadang-kadang video sampai beribu-ribu kan. Komen sikit kan. Jadi tolong like, komen juga subscribe. Apa saja yang you nak tanya, saya akan susun atur dalam video akan datang. Mungkin tak sekarang kerana saya kadang-kadang ikut silibus juga. Jadi hopefully jumpa you dalam masa akan datang. Jumpa lagi. Salam hormat.